ta'ala. Maka mereka minta, bawa kepada kami, tunjukkan kepada kami ayat. Ayat ni makna tanda, bukti, qarin, bukti, bayinat. Tanda yang kamu ni rasul, tanda yang kamu sebut tu benda betul. Kami nak tengok. Wahamuhum jemput, bukan nak ikut sana, tetapi lebih kepada mempermainkan Nabi Saleh alaihi salam. Maka kita sambung malam ayat 155 Asy-Syu'ara. Qala hadhihi naqatul laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Sadaqallahul azim. Nabi Saleh berdoa, memohon kepada Allah, bawalah satu bukti, tunjukkanlah pada mereka ya Allah. Maka bukan sekadar bukti tuan-tuan muslimin, tetapi lebih sedar, lebih tepat dengan kita menyebut mukjizat. Tak semua rasul dapat mukjizat. Nanti kita baca nanti lepas ni, rasul-rasul yang lain dengan mukjizat masing-masing. Tak habis lagi Nabi Saleh. Lepas ni Nabi Ibrahim, lagi panjang ayat ni. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim, lagi banyak ayat kita nak kena bahas di dalam melihat tugas para rasul alaihimus salatu wassalam. Maka Nabi Saleh berdoa, maka Allah berfirman ayat 155 Asy-Syu'ara, kata Allah, Nabi Saleh berkata, hadhihi naqah. Ni kena belajar bahasa Arab. Kita nak huraikan jadi panjang, dia masuk kaedah prinsip bahasa Arab, kan dia jadi panjang. Apa dia? Dalam ayat 155 Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala sebut dengan naqah. Qala hadhihi naqah. Kata Nabi Saleh, hadhihi naqah. Bila kata hadhihi, bukan hadha, maka hadhihi tentulah muannas, perempuan. Bila kata naqah, unta, maka unta betina. Hadhihi. Tuan-tuan muslim, tuan-tuan muslimat, jumpa dalam suratul A'raf Allah sebut unta dengan jamal. Allah sebut jamal, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Allah buat perumpamaan bagaimana orang-orang yang sombong, takabur, orang yang hidup di dunia ni angkuh, belagak, sombong. Dialah betul, Islam tak betul. Dia seorang je lah pandai, Islam ni salah, belagak, angkuh. Allah kata puak-puak jenis ni, kalau mereka nak masuk syurga, Allah kata boleh. Tapi Allah kata tunggulah, yalijal jamal, tunggulah seekor unta, sammil khiyab, masuk dalam lubang jarum. Ayat 40 Al-A'raf. Satu perumpamaan daripada Allah. Orang sombong
takkan dapat masuk syurga. Orang belaga, orang angkuh, lempar Islam, terajang Islam, benci ulama yang bawa Islam. Allah Ta'ala sebut puak-puak sombong ni, dia nak masuk syurga, tunggu untuk masuk lubang jauh. Saya selalu sebut, bolehkah Allah memasukkan seekor unta dalam lubang jarum? Jawab dia boleh, kerana Allah. Jangan kata tak boleh. Kafir kita. Allah fa'alun lima yurid. Dia zat yang maha gagah. Dia buat apa dia boleh buat. Tetapi ayat 40 Al-A'raf adalah menjadi suatu tafsir. Begitulah mustahilnya seperti kita ini, mustahil bagi manusia seekor unta mustahil, tetapi tidak Allah. Mustahil pada kita. Mana mungkin seekor unta yang besar boleh duduk dalam lubang jauh. Begitulah mana mungkin orang yang sombong nak masuk syurga. Poin saya, Allah sebut dengan unta. Yang ini nakh unta. Buka dalam suratul Ghashiyah. Ini selalu bacalah ayat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah sebut dengan ibil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta dicipta? Allah sebut dengan ibil. Ni panjang tuan-tuan. Kalau nak hurai di sudut bahasa Arab, mau 3 jam. Tuan-tuan, ambil faham bahawa unta adalah menjadi suatu mukjizat bagi Nabi Saleh alaihi salam. Sebelum kita tengok ayat seterusnya, saya nak bentang malam ni tentang unta. Boleh tak kita belajar sesuatu daripada unta? Jawab dia berlambak. Tuan-tuan muslimat, siapa yang tak pernah tengok unta, baiklah dia mati malam. Semua kita pernah tengok unta. Cuma dulu mana ada Arafah macam tu. Dulu ada lah Pak Arab bawa motor padang pasir, bayarlah naik scrambler tu. Ada lah unta, kita turun bas tak lagi boleh gambar dengan unta. Lah tak ada dah tuan-tuan. Arafah macam pasar malam padang serai. Berselerak orang berniaga, pening kita. Daripada sempadan tangga bas tu sampai Jabal Rahmah tu orang berniaga. Allahu Akbar, meriah sungguh. So tak nampaklah unta. Tapi saya yakinlah tuan-tuan muslimat pernah tengok unta. Bahkan di Malaysia pun kadang-kadang ada orang rezeki lebih, maka dia korban unta. Kan? Ada dah di Malaysia korban unta. Walaupun duit kita kuih jatuh, kemarin jatuh lagi, tapi adalah orang korban unta, boleh tengok unta dan sebagainya. So tak pernah tengok tu pelik lah. Tuan-tuan muslim, boleh tak kita belajar dari seekor unta? Kenapa tidak boleh? Sebab setiap yang Allah cipta, binatang ke, langit ke, apa saja,
adalah makhluk Allah yang Allah suruh kita buka minda fikir bahawa setiap yang Allah cipta semua ada manfaat. Manusia boleh mengambil manfaat daripada, apatah lagi untuk terkait dengan haji dan umrah, especially haji. Ada hukum dan seekor unta. Apabila seseorang melakukan persetubuhan dalam keadaan dia di dalam ihram haji dan dia masih belum tahallul awal, dia masih di Arafah, dia masih dalam ihram haji, dia belum lagi melontar pada 10 Zulhijjah, belum lagi melontar 7 biji batu Jamratul Aqabah yang kita namakan tahallul awal, yang membebaskan 10 pantang larang, berbaki 3, daripada 13 tinggal 3. Apabila kita meninggalkan Arafah, berehat sekejap di Muzdalifah, kutip batu, kemudian naik bas menuju ke Mina, berehat sekejap di Mina, kemudian kita bergerak untuk melontar 7 biji batu Jamratul Aqabah sahaja, maka dinamakan tahallul awal. Bercukurlah dia atau berguntinglah dia, maka lebih afdal membotakkan kepala. Jemaah lelaki saya umrah baru ni 99% botak and the gang. Termasuklah saya sekali, kami pakai botak semua, sebab Rasulullah mendoakan orang yang membotakkan kepalanya, Nabi doa 2 kali. Orang yang bergunting, Nabi doa sekali. Maka afdal botak daripada gunting. Tuan-tuan muslimah, dia tak lontar lagi 7 biji batu di Jamratul Aqabah, iaitu tahallul awal. Dia belum buat yang tu lagi, tiba-tiba dia bersetubuh dengan isterinya. Berlaku dah? Berlaku. Dia bersetubuh dengan isteri dia, maka hukumnya dia kena dam seekor unta. Bukan kambing dah, unta seekor. Dan dia kena meneruskan kerja haji dia. Dia kena buat kerja haji dia macam biasa. Selesai, balik ke Malaysia, dia kena pergi tabung haji di mana tempat dekat dengan dia. Kena beritahu pegawai tabung haji, tahun depan dia kena datang balik haji yang mesti diqadha pada tahun depan. Dia kena mai balik tahun depan, qadhakan haji dia. Itu dia penangan apabila bersetubuh sebelum jatuh hukum tahallul awal, yakni sebelum dia melakukan melontar Jamratul Aqabah. Hajinya tidak sah walaupun dia wajib menyelesaikan kerja haji dia. Perbuatan haji dia itu sah, tapi untuk dia tidak diterima Allah, dan dia mesti tahun depan datang balik. Itu berat, no? Sebab tu jaga nafsu tu. Lepas tahallul awal tu cerita lain hukum dia. Sebelum tahallul awal, seekor unta. Maka unta terkait dengan hukum di dalam ibadah haji. Tak kira lah hang tamattu' ke, hang qiran ke, hang ifrad ke, dalam keadaan ihram haji sahaja, sebelum tahallul awal jangan melakukan persetubuhan suami isteri. Dan dia seekor unta. Unta mahal 5,000, 6,000 rial. Duit kita jatuh lagilah tinggi rial ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya nak bawa pada tuan-tuan muslimin dan muslimat beberapa fakta tentang unta yang kita boleh belajar, sama ada untuk melihat
betapa agung dan haibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta seekor unta, yang Allah suruh, kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi ketika dia menafsirkan ayat 17 suratul Ghasyiyah itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kata Imam Al-Qurtubi, Allah turunkan ayat itu terutama kepada musyrikin Makkah supaya mereka buka mata melihat keagungan Allah, sebab untuk menjadi tunggangan mereka setiap hari di samping kuda. Tetapi majoriti mereka naik unta. Mereka pergi berniaga di Syam di musim panas, di Yaman di musim sejuk, naik kuda ke unta? Unta. Mereka memang lebih unta berbanding kuda. Kuda ni bila perang, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, musyrikin naik unta, naik kuda. Tetapi berniaga selalu mereka dengan unta. Dan mereka diperintah Allah, kenapa kamu tidak boleh melihat ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta aku cipta, kata Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, supaya musyrikin Makkah membuka mata mereka, itu secara khusus ayat itu turun. Dan kepada kita secara umum ialah melihat bagaimana agungnya penciptaan Allah. Maka saya nak bawa 4-5 poin pada malam ini tentang unta dan beberapa sifat yang boleh kita ambil daripada seekor unta. Baik, pertama kita mesti faham, unta ni selalu kita sebut kan dia ada bonggol dia tu. Dia ada bonggol, panggil bonggol unta. Kita sebut kadang-kadang dalam bonggol tu ada air. Salah prinsip. Sebenarnya bonggol itu adalah lemak. Apa yang terjadi muslimin dan muslimat ialah seekor unta yang berjalan berbulan-bulan tanpa minum air. Allah Ta'ala cipta tubuh dia bagaimana? Ketika tubuh dia berada dalam situasi kehausan, maka lemak yang ada di bonggol unta itu akan ditukar Allah menjadi air. Subhanallah. Katalah unta tu perlukan air sekitar 5 cm contoh, 5 mililiter contoh, dia perlukan air sebanyak itu. Maka Allah, kata para ulama, akan menukar lemak di bonggol itu. Lemak itu Allah akan tukar 5 mililiter lemak tu menjadi air untuk dia. Subhanallah. Tu kajian sains. Lemak tu Allah tukar menjadi unta, menjadi air. Bila dia ada bonggol itu lemak dia. Yang kedua, tuan-tuan ingat tak hadis Rasulullah, nisa'un 'ariyatun kasiyatun mumilatun ma'ilatun ka'asimmatil bukhtil ma'ilah. Ketika Rasulullah menyebut dalam hadis yang sahih tentang wanita-wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang, kata Nabi, mereka memakai pakaian sebenarnya tak tutup aurat, mereka menggoyang-goyangkan punggung mereka, kata Rasulullah. Dan Nabi sebut ka'asimmatil bukhtil ma'ilah, dan di atas kepala mereka adalah sanggul-sanggul setinggi bonggol unta. Kan Nabi sebut setinggi belakang unta bonggol itu. Allahu Akbar.
pakai sanggui tinggi dengan macam bonggol unta, kata Nabi. Wal'iyadzabillah, mereka tidak akan masuk syurga, kata Nabi. Bahkan mereka tidak dapat mencium bau syurga. Itu hadis sahih Muslim. Itu bonggol unta. Apa dia? Yang pertama, bila ada bonggol, ia menjadi water supply kepada seekor unta, di mana bonggol itu adalah lemak yang Allah akan tukar menjadi air. Satu. Dua, ia mempunyai kaki yang kuat dan tegak. Tuan tengok unta, kaki dia tinggi panjang, tapi dia punya kuat, subhanallah. Tuan-tuan belajar sikit tentang anggota tubuh. Anggota tubuh yang terima berat badan ialah kaki. Kaki kita. Kaki kita menerima berat badan kita. Maka sebab itu dalam ilmu kesihatan, kaki mesti kuat. Sebab dia nak terima berat badan. Sebab itulah kadang sakit lutut, macam-macam. Sebab kadang-kadang kaki kita sudah tidak berapa kuat. Sebab itulah berjalan ini paling tidak pagi-pagi 20 minit, setengah jam atau 15 minit berjalan. Ia sesuatu yang dituntut oleh syarak dalam ilmu kesihatan. Sebab kaki amat penting, sebab dia menampung berat badan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah cipta unta, kaki dia cukup kuat nak menghadapi padang pasir yang cukup luas, menghadapi suasana yang tidak seimbang antara kedudukan satu padang pasir ke padang pasir yang lain, dan dia boleh berlari dengan pantasnya di atas padang pasir. Ini unta. Subhanallah. Dua. Yang ketiga, tengok ya, kita nak belajar daripada unta. Allah Ta'ala buat kulit unta sesuai dengan iklim sekeliling dia. Contoh, disebut dalam ilmu, dalam sains, bagaimana kulit seekor unta akan dapat menahan, kalau musim sejuk, kulit seekor unta dapat menahan suhu minus 51 degree Celsius. Kulit seekor unta kalau musim sejuk, dia boleh tahan sampai negatif 51 darjah Celsius. Entah boleh bayang hebat tak hebat unta. Tambah pula dia tak isap rokok. Tu yang paling hebat sekali. Minus 51 degree Celsius dia boleh tampung kalau musim sejuk. Pernah sekali saya pimpin jamaah haji, kena musim sejuk di Madinah. Kami masuk Makkah dulu, tamattu' Makkah. Saya pernah buat ifrad, saya pernah buat tamattu'. Waktu tu saya buat tamattu', tapi kami masuk Makkah dulu. Seminggu lagi nak wukuf, 2 minggu lagi nak wukuf, buat tamattu'. Habis selesai kerja haji, baru pergi Madinah. Sampai Madinah musim sejuk. Tuan-tuan muslimin muslimat, waktu saya sampai 7 darjah Celsius. Cek temperature dekat lobi hotel, 7 darjah Celsius. Keluar bilik hotel tu nak pergi subuh, menggigil. Patah balik, naik atas bilik, ambil sweater, boh sweater, menyembang dengan jamaah ni. Dia keluar putih tu daripada mulut kita tu, macam Liverpool lawan Manchester, keluar asap cakap. Walaupun tak isap rokok, keluar asap. Nak bayar apa? Sejuk. Saya pernah solat subuh di bumbung Masjid Nabawi. Saja saya nak rasa sejuk taraman, saya solat subuh di atas bumbung Masjid Nabawi.
Adalah 2-3 orang rupanya tak berani, pakat takut syahid. Saya gatai saja pi panjat naik eskalator 2 teh bubuk solat subuh. Tuan-tuan, rasa pungkuk kebas tu tak ada ayat, rasa beku. Itu pun saya buka jaket saya lapik pungkuk saja nak rasa sejuk tara mana Madinah. Allahu Akbar. Saja nak rasa duk fikir apabila Urwah menyatakan kalaulah wahyu turun pada Rasulullah dan wahyu tu turun musim sejuk di Madinah, Nabi dahi berpeluh. Kita nak hayati tu suasana tu, bagaimana sejuknya Madinah. Tiba-tiba wahyu turun, dahi berpeluh. Kita nak rasa apa? Bagaimana susahnya Rasulullah menerima wahyu. Mereka kita buat lebih kurang. Mereka kita baca Quran pun malas. Mai dekat kita hukum Quran pun kita tak mau ikut. Mai dekat kita buat lebih kurang dengan Quran. Nabi musim sejuk berpeluh dahi Nabi ketika wahyu turun. So kita nak rasa suasana. Saya ambil jaket vest petugas tu, saya lipat bawah pungkuk. Tuan, rasa nak lari tuan, tapi malu ke orang tahan tu. Rasa nak lari, punya sejuk, rasa macam duduk dalam peti air. Ni tangan ni krem. Nak rasa sangat. Baru 7 darjah Celsius. Untuk minus 51 degree Celsius, kulit dia boleh tahan. Kalau dia tengok kita menggigil unta, dia kata apa barang bro? Kan? Unta tengok baru 7 darjah Celsius, unta kata apa barang bro? Sebab kulit dia boleh tahan negatif 51 degree Celsius. Allah. Tuan, ais beku berapa? 0 darjah Celsius. Ais beku. Ketua air 0 darjah. Unta minus 51 degree Celsius. Bila musim sejuk? Panas, kata para ulama, unta mampu menahan cuaca 53 darjah Celsius. Bila musim panas? Kami 5 hari di Madinah. Masuk Makkah dulu, di Taif dulu, tidur semalam di Taif. Cantik apartmen, tidur di Taif semalam. Besok tu baru masuk Makkah melalui Qardul Manazil. 5 hari Makkah, 5 hari Madinah. Panas denti. Saya balik, anak saya kata, wah Abi hitam. Wah aku putih lah. Memang hitam pun, muka hangat. Berapa jam Malaysia setakat saya tinggal Madinah hari Ahad flight, hari Senin sampai 42 darjah Celsius. Astaghfirullah. Tuan-tuan, dia punya hangat. Ya Allah, ya Tuhan, tak tahu nak apa. Pi Uhud hangat, pi Quba hangat. Ya Allah, panasnya. Baru 42 darjah Celsius. Unta boleh tahan 53 darjah Celsius. Dia gelak, dia tengok kita. Kulit unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sampai jemaah-jemaah, ini the best jemaah lah yang saya bawa. Alhamdulillah, paling disiplin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Adalah seorang sakit, adalah orang tua umur 74, biasalah, tak apa nasihat. Alhamdulillah dia kembali. Walaupun tawah sa'i dia terpaksa pakai scrambler, pakai skuter, dia tak larang. Umur 74, orang Felda, kerja kuat, kesian dah tua baru dapat pi. Hibur saya tengok pangkat ayah gitu, umur 74 nak tawaf wajib malam tu tak larang. Ustaz, saya tak larang. Saya tak apa, kita urus naik skuter di tingkat atas lah, tingkat 2 tu naik skuter 250 rial, tawaf dan sa'i sekali. Ada lah orang impit dia, bawa dia sekali. Kan suruh dia seorang-seorang kan, lepas mana pula dia hantar impit pula, jadi haru pula. So saya suruh seorang impit, panggil pangah aja.
Alhamdulillah. Balik-balik hari Senin masuk hospital tu, batuk teruk. Oh, dia batuk teruk, kesian. Tadi dapat maklumat kata getting much better, Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak sebut apa tuan-tuan muslimin muslimat, dalam keadaan kita menanggung kepanasan itu untuk steady aja 53 darjah Celsius, bagi unta tak ada apa-apa kulit kita tanggung punya panas. Subhanallah, ya Allah, hangat tu tak ada ayat. Ya Allah, ya Tuhan, sampai jemaah sembang dengan saya hari Ahad, tunggu di lobi, bah nak mai ambil bawa airport Madinah, balik melalui Madinah. Dia berkata, Ustaz, mau 3 hari lagi kita di Madinah pakai demam, Ustaz. Semua pakai tak larat dah, hangat. Oh, subhanallah, punya panas semua tu, 42, 43. 3 hari lagi Ustaz pakai demam kita. Semua pakai mengaku lagu tu. Saya kata tak apa, kita balik dah, alhamdulillah. Oh, tu dia punya hangat. Untuk 53 darjah Celsius, relax kulit dia. Allahu Akbar. Allah suruh kita fikir maha gagahnya Allah. Apa lagi kita nak belajar sifat unta yang sempat saya catat, iaitulah di antaranya bagaimana unta memiliki bulu mata yang panjang. Allah Ta'ala cipta ni, allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Allah dia buat dengan qadar. Dia cipta sesuatu dengan qadar. Ngam-ngam soi kata orang Melayu. Hang unta kan? Baik, unta hang kena berjalan padang pasir. Mana ada unta berjalan hutan? Babi ada lah. Mana ada unta dalam hutan? Unta padang pasir. Bila padang pasir, antara benda yang berlaku ialah ribuh pasir. Confirm kadang-kadang kita rasa ribut pasir. On the way kita dalam bas, kadang-kadang saya pernah rasa ribut pasir di Makkah. Sakit mata, ribut pasir kuat lepas asam. Ribut tapi pasir, oh jangan. Oh, cukup kuat ribut pasir. Kadang dalam bas on the way kita nak pergi Madinah, dia main ribut pasir. Tuan-tuan, bila kata ribut pasir, Allah Ta'ala buat unta dengan bulu mata yang panjang supaya jadi filter, boleh tapih dia untuk dia berjalan terus, tak boleh kacau biji mata dia. Tuan nampak tak Allah maha gagah? Tuan-tuan nampak tak Allah maha bijaksana? Tuan-tuan muslimat, nampak tak betapa Allah ini cukup gagah yang tak ada perkataan kita nak sebut. Allah Ta'ala buat kita manusia, dia tak buat bulu mata kita panjang macam bulu mata unta. Sebab pertama, kalau dia buat panjang macam bulu mata unta, kan nampak bodoh, tak cantik kita. Panjang berjatuh bawah dia, ni hantu ke orang? Tak cantik. Satu. Yang kedua, kalau Allah Ta'ala buat bulu mata kita macam unta panjang, saya takkan tahu dalam kuliah tuan-tuan jaga ke leno. Yang kaki leno confirm dia syok sebab bulu mata panjang. Ustaz tak nampak dia. Allah Ta'ala buat ngam-ngam, so kita tahu siapa leno. Kasihnya Allah, subhanallah. Kita berjalan elok unta, dia berjalan tempat padang pasir, ribu pasir kak, maka pasir itu melekat dekat bulu matanya yang panjang untuk dia mudah berjalan. Subhanallah. Baik, unta binatang yang patuh dan taat kepada tuannya. Tu tikus jalan. Unta adalah binatang yang patuh dan taat kepada tuan. Kalau tuan-tuan tengok unta di Arafah, tu saya kata tadi, payah nak tengok lah. Arafah dah jadi market pasar malam, unta tak nampak lah. Kalau kita tengok unta dengan tuan, dia punya patuh tu, ya Allah. Tuan dia suruh duduk, dia duduk. Azab. Kira saya lupa
minta maaf. Okay. Baik, bagaimana unta dia cukup patuh pada tuan? Tuan tengok, tuan dia suruh duduk, dia duduk. Tak ada dia nak bantah, dia pandang tuan. Tuan dia angkat bangun, dia bangun. Dia tak bantah. Ulama bahas, inilah kita dengan Allah. Patuh kepada Allah, taat kepada Allah yang telah menciptakan kita, bukan sekadar jadi makhluk, tetapi sebaik-baik makhluk, iaitulah manusia, diberinya nikmat macam-macam. Kenapa tak nak sujud kepada Allah? Kenapa tak nak patuh kepada Allah? Wal'iyadzabillah. Untuk patuh kepada apa lagi? Untuk akan mengawal, proses mengawal 2 ekor unta, jantan dan betina. Dia akan cari tempat yang paling jauh, tersembunyi dari manusia. Unta, bila dia nak mengawal, dia akan pergi jauh-jauh. Apa dia? Sifat malu. Ulama kata belajar dengan seekor unta yang punya sifat malu, iaitu dia tak mau manusia tengok. Dia pergi jauh dengan pasangan dia, tu unta, ketika dia mahu mengawal. Manusia celah pokok, tepi bus stop, dia pantai beromen kot suka hati dia. Tak ada langsung sifat malu. Sebab itu Nabi kata, fasna ma syi'ta. Apabila kamu, kata Nabi, sudah hilang sifat malu. Nah, hadis dalam hadis 40. Kamu ni dah tak ada sifat malu dah. Nabi kata fasna ma syi'ta. Buatlah apa nak. Kamu buatlah apa yang kamu nak. Apabila sifat malu sudah hilang dari diri kamu, apa buatlah apa nak. Apa tak ada malu lah. Allah, ulama kata belajarlah daripada seekor unta. Malu dia, mengawal dia jauh daripada manusia. Allahu Akbar. Dan dibuat kajian, unta tidak akan berkongsi pasangan betina. Kalau dia rembat hatu lah, takkan ada unta jantan lain pergi kongsi dengan jantan lain. Tu dia unta. Manusia pergi siap jual mini, wal'iyadzabillah. Manusia teruk. Sebab itu Islam meletakkan hukum zina dan sebagainya. Sebab perkara ini amat buruk. Unta dia tidak kongsi pasangan dia dengan binatang unta jantan yang lain. Hang punya, aku punya, walau mereka tak menikah. Binatang. Tetapi sifat baik itu boleh dipelajari, kata ulama, iaitu sifat malu dia, disiplin dia, dia tidak kongsi dengan unta yang lain. Dia punya aja. Oh begitu. Babi lagi dahsyat, dia rembat ikut suka. Babi kan? Babi. Jangan kata rembat ikut suka. Tai babi kawan pun dia makan. Babi ialah binatang yang makan, bukan kata najis kawan. Najis dia sendiri dia makan. Yang kata babi tu, geli entah doi. Najis dia sendiri dia tibai, itu babi. Baik tu bila orang lain kata gila babi, itu berat. Kan? Gila babi itu kira berat lah. Wal'iyadzabillah. Natang kucing pun dia rembat ikut suka. Sampai kita tak boleh buat report polis, tak tahu siapa rembat. Tak tahu, dia kira beranak lah. Tak tahu pak dia siapa. Tapi unta dia tak campur. Dia sagai betina tu Betina tu tak pergi cari jantan lain. Punya disiplin. Berapa ramai suami cari betina lain. Berapa ramai suami yang dah ada isteri makan pintu belakang. Na'udzubillah. Jangan buat perangai hulu, berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara lagi ialah bagaimana unta ini. Ada satu benda yang saya nak sebut sebelum saya sambung Asy-Syu'ara. Tuan-tuan lihat dalam suratul Waqi'ah, kalau tak silap saya ayat 54 dan 55, ketika Allah cerita ahli neraka minum air.
Fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Kan 54 atau 55 antara dua ayat, 54 55 tak silap saya, suratul waqiah. Allah Ta'ala cerita bagaimana ahli neraka minum air. Allah, takut tuan-tuan. Allah Ta'ala kata fasharibuna alaihi minal hamim, ahli neraka akan minum daripada minuman nama dia hamim. Hamim ialah air panas yang menggelegak. Itu ada dalam neraka, air panas yang menggelegak. Maka ahli neraka akan minum. Macam mana mereka minum? Allah kata fasharibuna syurbal him, mereka akan minum laksana unta yang sedang haus dan minum dengan banyak. Unta kan berjalan 5-6 bulan tanpa minum, lemak di bonggol tu transfer, tukar jadi air, habislah air tu, maka perlu refill balik. Maka bila dia minum tu, tongki dia tu kena tunggu tu punya lama, dia punya nak fill dia punya tangki, dia punya dahaga untuk dia punya minum tu, subhanallah, punya lama. Allah Ta'ala kata begitulah ahli neraka minum syurbal him, laksana unta yang tersangat haus. Apa ahli neraka minum? Hamim. Cecair panas, minum macam unta haus. Bayangkan. Allah, janganlah minta masuk neraka. Jangan. Saya selalu sebut, biarlah kita ke syurga, dan memang itulah tempat kita, walaupun kita terpaksa menerima hisab yang panjang. Kalau boleh kita nak masuk syurga tanpa hisab, tapi kita congaklah diri kita. Saya kenang, bila kenang panas di bawah jemaah, duk kenang panas Madinah 42 degree Celsius, 43. Terkenang kita para sahabat yang fail dalam perang Tabuk. 30 orang sahabat tidak pergi perang Tabuk kerana panas yang amat terik. Kita duduk jalan hotel di Masjid Nabawi, mujuklah hotel pun dekat, 150 meter. Tu pun hangat, ya Allah, terutama Zuhur. Saya solat Jumaat tu atas bumbung, turun sebelah suku. Solat Jumaat Zuhur 12.20, turun sebelah suku syahid tinggal atas bumbung kan. Atas bumbung pun kita duduk sekodeng, duduk cari ada redup punya. Duduk cari hak redup tak mana kita nak ejah. Tengok matahari dia pergi pona tak mana, kira siap-siap. Saat lagi tengah bertebah dia panas, tuan-tuan, berapi muka. Kita duk terbayang sahabat 30 orang gagal ke perang Tabuk, yang Nabi pulau mereka baca At-Taubah. Nabi pulau mereka kerana mereka tak nak pergi perang Tabuk kerana panas. Kita duk kena 42 degree Celsius tu, duk fikir, ya Allah, lagu mana sahabat. Malu kita. Sampai ada 30 orang gagal ke perang Tabuk. Sampai Nabi balik, Nabi pulau mereka 40 hari. Termasuk Ka'ab bin Malik, sahabat terkanan. Ka'ab bin Malik pun feel panas, tak tahan. Sehingga Allah memerintahkan Nabi supaya memulau mereka. Pulau 40 hari. Kerana apa? Panas Madinah, tak tahan. Nak keluar tu musim panas, tak larat, ya Rasulullah, hangat. Dijawab oleh Allah, an-naru asyaddu har. Allah kata neraka lagi panas. Allah, kita baca At-Taubah, Allah jawab, Allah kata neraka lagi panas. Pun 30 hari juga kena pula 40 hari. Sampai tahap
Allah memerintah, Rasulullah perintahkan para sahabat pergi jumpa 30 orang ni, terutama yang 3 orang yang paling utama. Apa kat mereka tak boleh tidur dengan bini mereka, pisah tempat tidur, jangan tidur sekali. Punya Allah hukum mereka yang enggan berjihad membela agama Allah. Walau sahabat. Tuan bayang, bila kita tak ada sifat nak bela agama Allah, tunggu Allah hukum. Tara sahabat pun 30 orang kena. Apa? Panas Madinah dan buah tamar sedang masak ranum, mereka nak pergi kutip. Waktu nak pergi kutip itulah Nabi kata kita pergi tabuk perang. Allah, tuan-tuan, ujian besar dengan cuaca panas. Subhanallah, ya Allah, ya Tuhan. Bayangkan, Allah Ta'ala jawab, neraka lagi panas. Bayangkan bagaimana mereka minum hamim laksana unta yang sedang kehausan yang amat sangat. Itu beberapa kisah mukaddimah tentang unta. Yang paling penting ialah sifat malu. Unta ada sifat malu. Bila dia mengawan, dia pergi jauh-jauh. Itu kata ulama, sifat malu seekor unta. Maka kita kena belajar ada sifat malu. Malu dengan Allah, malu dengan orang. Adalah, janganlah sampai hilang perasaan malu. Wal'iyadzabillah. Baik, itu muqaddimah. Sambung ayat. Allah Ta'ala sebut, Nabi Saleh kata, qala hadhihi naqatullah. Nabi Saleh kata, ini dia naqah. Kamu minta sangat kan? Kamu nak tengok tanda kebesaran. Baik, ini dia unta betina. Tuan-tuan, Nabi Saleh panggil mereka di hadapan sebuah batu. Tuan boleh pergi di Al-Hijr di utara Madinah, boleh pergi ziarah Madain Saleh ataupun dia panggil Al-Hijr. Sana ada kampung Nabi Saleh. Seketul batu yang unta tu keluar melalui seketul batu itu. Tuan-tuan muslimat, Nabi Saleh panggil kumpul semua penduduk-penduduk kaum Samud ni, aman. Lalu doa punya doa, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka unta itu keluar dari seketul batu. Kita boleh bayang dinding masjid ni, kita doa ramai-ramai, tiba-tiba dinding masjid keluar kambing 2 ekor. Agak-agak tuan lari pun tuan nak tunggu. Yang kaki terdarah kambing, confirm dah dia ambil. Memang dia sembelih punya penuri kambing. Hak penakut lari awal lagi. Daripada dinding batu keluar kambing. Wih. Daripada seketul batu keluar seekor unta. Pakat tengok pendak sangat. Qala hadhihi naqah. Ini dia unta. Unta itu betina sebab hadhihi. Apatah lagi naqah, ada ta marbutah. Bila ta marbutah dia jadi muannas, dia jadi perempuan. Unta betina. Dan pandang Allah tak tengok sendiri daripada batu tu keluar. Nak apa lagi? Tu saya kata umat zaman dulu Allah bagi depan mata cash. Abu Jahal tengok bulan terbelah 2. Bayang tu. Abu Lahab tengok, Abu Jahal tengok, Abu Sufyan, alhamdulillah akhirnya Islam. Pak Abu yang lain banyak yang mati kambing. Mereka melihat bulan terbelah 2. Mereka melihat mukjizat Rasulullah. Allah tunjuk cash. Kita mukjizat hari-hari tengok Al-Quran lagi hebat. Tuan-tuan muslim, mereka tengok unta keluar daripada batu. Allah. Pakat tengok yang tengah-tengah, yang pelekeh-pelekeh, yang buat main lebih kurang. Dia ada 10 orang, maaf 9. Kalau tuan-tuan baca suratul Naml, wa kana fil madinati tis'ati rahtin yufsiduna fil ardh wa la yuslihun. Allah kata dalam suratul Naml, surah Semut, Allah kata wa kana fil madinah, dan di bandar tempat Nabi Saleh duduk. Tengok Allah sebut dengan Madinah, orang bandar, bukan orang kampung.
Hak banyak berlawan cakap banyak ni orang bandar, orang kampung boleh rokok, boleh kedai kopi, boleh kena capai tiang sikit, kira A lah. Dapat beri bantuan apa sikit lepas, kira A lah. Yang banyak cakap banyak dari internet tu orang bandar lah. Yang banyak sibuk dalam media apa semua ni banyak orang bandar, cerdik terlebih. Wa kana fil Madinah, Allah kata di bandar tempat Nabi Soleh tinggal di Hijr itu, Allah kata ada tis'ati rahtin, tis'ah 9 rahtin. Kita kira lagu ni lah, kalau Piramli filem dia 6 jahanam, yang ni 9 jahanam. Tis'ati rahtin, 9 jahanam, 9 orang lelaki. Kita baca dalam tafsir Hamka Al-Azhar, Hamka letak nama dia 9 ekor. Depa ni lah kepala, dan 9 ni sahabat confirm. Depa ni lah kepala 9 orang. Penyangak penyamun besar kawak 9 ekor ni. Allah Ta'ala sebut tis'ati rahtin, mereka ini 9 perosak, 9 jahanam. Yufsiduna fil ard, mereka buat rosak atas muka bumi. Mereka ni pelekeh tu, yang nganga-nganga apa nak sangat. Lalu diletakkan undang-undang. Apa tu? Syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Kata Nabi Soleh ada undang-undang, iaitu unta ni dia minum di telaga sehari. Apa jangan kacau, time dia minum syirbun. Apa nak minum bila? Besok. Hari Senin unta minum, Selasa apa minum, unta rehat. Hari Rabu unta minum. Apa jangan kacau dia. Dibuat undang-undang bergilir-gilir antara unta dan juga kaum Samud. Perintah daripada Allah. Qala hadhihi naqatullah syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Pada hari yang maklum, pada hari tertentu apa minum, pada hari tertentu unta minum. Switch one day, switch macam tu. Dan Allah kata wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabu yaumin azim. InsyaAllah yang tu saya baca bulan depan. Setelah mereka diberitahu oleh Nabi Soleh, hampa nak tengok kan, hampa minta tanda-tanda kebesaran. Baik, aku doa dah pada Allah, ni dia unta. Hampa tengok dah unta ni keluar daripada batu. Hampa nak apa lagi? Allah letak undang-undang, hampa jangan kacau. Waktu unta ni minum, ada hari dia, hampa pun minum esok, dia tak kacau apa, gilir-gilir seorang sekali sehari minum. Jangan kacau dia. Wala tamassuha, insya-Allah yang tu kita baca pada bulan hadapan. Dan kita belajar pada malam ini betapa unta memberi pengajaran yang besar kepada kita dengan sifat penciptaan dia, dengan sifat malu dia, anggota tubuh dia yang hebat, sesuai dengan perjalanan dia di padang pasir. Allah Ta'ala yang maha mencipta makhluk, maha bijaksana, subhanallah, menciptakan unta dengan sebaik-baik penciptaan yang manusia boleh lihat dan ambil pengajaran. Dua benda besar. Pertama, unta taat kepada tuannya. Begitulah kita taat pada Allah. Allah kata jangan, Allah kata buat. Manis tak taat tu? Takkan mana yang kita mampu. Tu yang Allah sebut fattaqullaha manistata'tum. Takutlah kamu kepada Allah takat mana kamu mampu. Ulama bahas ayat tu, takat mana yang kita mampu. Yang penting ialah kita taat pada Allah. Contoh, kita solat dalam kapal terbang kan. Bila subuh, kita solat subuh dalam kapal terbang. Kita siap dah spray, bagi tahu dah jemaah siap isi botol spray. Nanti kita spray atas tempat duduk kita. Kita semayang atas kursi kapal terbang. Bila kita spray tu, faham lah tuan-tuan. Dan takat mana yang kita mampu air sampai kaki saat lagi nak angkat si kapal terbang besar mananya.
nak angkat kaki sagi, nak spray. Manis tapak tu, mana yang kita mampu. Yakin kita air sampai, cukup. Ni Islam. Yang penting hang solat. Kita nak sempurna macam ayam kolah, tak mampu lah. Kan? Spray terspray member sebelah. Member sebelah Mak Saleh pula pin bertinju pula. Kan? Bertakap mana mampu spray tangan, kita spray gosok, yakin kita kena, dah cukup. Yang penting solat. Tu dia dulu. Ni hantam tenganga mulut, spray dah mulut tu baru tahu. Balik umrah tak mau semayang, kepala otak apa? Saya jemaah, saya warning siap-siap lepas semayang sampai terbang. Alhamdulillah, naik mas dia umum siap-siap azan lagi. Oh, tu yang seronok. Alhamdulillah, siap azan nak sampai terbang, tahu dah masuk subuh hantai udara, kita pun solat. Tak payah qada dah, kira sah dah solat tu. Tu menghadap mana tu ustaz? Kiblat di belakang. Apa kena ngaji ni tu? Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Ulama pegang ayat tu, menghadap sana mungkin okey lah. Allah Taala Maha mengetahui. Selesai kiblat di belakang. Kan nak mayang kona lah dulu. Jadi breakdance lah dah. Tu dia duduk. So manis tapak tu, takak mana apa mampu buat, apa buat. Yang penting solat jangan tinggal. Maka untuk taat daripada Tuhan, yang kedua untuk ada sifat malu. Kita kena ada malu dengan Allah. Amalan kita sikit, nikmat Allah punyalah banyak. Malu, sifat tu kena ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambung bulan hadapan. Dan nanti saya baca ayat 156 tentang undang-undang dan peraturan. Tadi undang-undang minum selang sari, ni ada lagi undang-undang dan peraturan yang ditentukan Allah kepada kaum Samud terhadap unta mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Kita baca surah Al-Mulk.